Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Segala amalan yang kita telah lakukan di dalam Ramadan, mudah-mudahan menjadi asbab keridaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tajuk khusus berkenaan dengan menyingkap hikmah takbir yang kita laungkan pada setiap kali tibanya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu dan tibalah masa untuk kita berhari raya. Semua yang telah melalui Ramadan akan merasakan aura Syawal seawal diumumkan tarikhnya. Bagi Aidul Fitri, kita disunatkan bertakbir bermula selepas maghrib sehinggalah keesokan hari 1 Syawal, iaitu sebelum solat sunat Aidul Fitri didirikan. Manakala bagi Aidul Adha pula, tempoh masa bertakbir lebih lama, iaitu bermula waktu subuh 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, sehingga matahari terbenam pada hari tasyrik yang ketiga, iaitu 13 Zulhijjah. Maka dengan penuh keterujaan kita melafazkan takbir. Kita melaungkannya di surau dan masjid. Terdapat dua jenis takbir, sama ada secara muqayyad, iaitu pada hari raya Aidul Adha, dan secara mursal, iaitu pada hari raya Aidul Fitri. Sama ada secara mursal, iaitu bertakbir pada bila-bila masa sahaja, atau muqayyad, iaitu takbir yang dikaitkan atau dikerjakan selepas setiap kali kita solat ataupun ketika kita menyembelih kurban. Maka takbir adalah suatu perkara yang disyariatkan, yang perlu dilaungkan dengan suara yang kuat. Pada masa yang sama, ia juga adalah syiar Islam itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyingkap apakah hikmah di sebalik takbir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita laungkan. Jika di dalam ataupun ketika hari raya Aidul Fitri masanya agak pendek sahaja, tetapi pada hari raya Aidul Adha takbir itu kita laungkan bermula daripada 9 Zulhijjah, subuh 9 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah. Begitu lama masa kita dibenarkan atau dikehendaki, disarankan untuk melaungkan takbir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengapa takbir itu begitu menjadi suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuntutan bertakbir boleh kita fahami apabila kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah pun melihat pentafsirannya dalam suratul Baqarah, iaitu ketika kita membicarakan tentang ibadah puasa Ramadan. Di dalam ayat yang ke-185 daripada suratul Baqarah, saya bacakan bahagian di hujungnya sahaja. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yakni sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa melalui ibadah puasa yang disempurnakan itu, Allah mahu kita melaungkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa takbir itu merupakan manifestasi kesyukuran oleh kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan dalam menyempurnakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menyempurnakan puasa di siang hari kalau tidak kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita ke masjid setiap malam bertarawih jika bukan kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita mengeluarkan walau sedikit daripada harta kita untuk berzakat, bersedekah, infak dan sebagainya kalau tidak diberi kekuatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan pergantungan yang penuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa berlaku kepada kita sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak yang baru kita tinggalkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat lagi suatu ayat di dalam suratul Hajj, ayat yang ke-37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang bermaksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan taqwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira, yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam ayat suratul Hajj ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Allah menjadikan binatang-binatang ternak yang dikorbankan sebagai suatu jalan bagi manusia membuktikan ketakwaan mereka kepada Allah, seraya mengucapkan takbir, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita kaitkan ayat dalam suratul Hajj ini yang berbicara berkenaan dengan takbir ketika berkorban atau ketika hari raya kurban, dan dikaitkan atau disebutkan juga yang sampai kepada Allah itu ialah ketakwaan. Cuba kita lihat di dalam ayat surah Al-Baqarah yang membicarakan tentang puasa, yang telah kita ketahui bahawa objektif Ramadan atau objektif puasa itu disyariatkan ialah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka di dalam kedua-dua ibadah di bulan Ramadan dengan puasanya dan sebagainya, dan ibadah di bulan Zulhijjah dengan berkorban, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ketakwaan hamba-hambanya, dan kedua-duanya juga mempunyai suatu ibadah iaitu bertakbir pada kedua-dua kesempatan itu atau situasi itu, dan ia adalah bertujuan untuk bersyukur sebagai suatu bukti kesyukuran di atas hidayah yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dalam mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa. Hidayah dalam mengerjakan ibadah kurban ketika musim ataupun ketika hari raya kurban. Maka kedua-dua ayat ini membuktikan bahawa
lafaz takbir yang dilaungkan pada kedua-dua hari Aidul Fitri dan Aidul Adha itu sebagai tanda dan bukti kesyukuran ke atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa hidayah Allah tidak akan dikurniakan kepada semua, tetapi dikurniakan kepada siapa yang Allah kehendaki sahaja. Hidayah inilah yang menjadikan kita masih mampu berusaha melaksanakan segala tuntutan Allah dan Rasul. Tanpa hidayah ini semua akan sesat. Walaupun Al-Quran dan hadis berada di hadapan mata, maka jadilah kita orang yang sesat di dalam terang cahaya. Maka pastinya hidayah Allah itu menjadi nikmat terbesar dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 43, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka di dalam syurga, yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat masing-masing. Dan mereka pula bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran, dan mereka diseru, itulah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, takbir merupakan manifestasi kesyukuran seorang hamba kepada Allah yang telah memimpinnya dalam kehidupan di dunia, yang akhirnya hamba Allah itu setelah bersusah payah bermujahadah dalam melaksanakan taat dan menghindari maksiat, telah berjaya memperoleh ketakwaan yang sebenar, seterusnya dibalas di akhirat dengan ganjaran syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takbir juga merupakan suatu ibadah yang konsisten. Bertakbir bermaksud mengucapkan lafaz Allahu Akbar, dan dalam banyak ibadah kita disuruh melafazkan kalimah Allahu Akbar. Dalam lafaz azan dan iqamah kita sebut Allahu Akbar. Ketika salat kita mulakan dengan Allahu Akbar. Bahkan tidak sah salat tanpa takbiratul ihram. Doa iftitah atau doa istiftah kita sebut Allahu Akbar kabira. Ketika kita berpindah rukun dalam salat, kita sebut Allahu Akbar. Ketika kita menyembelih haiwan korban, kita sebut Bismillah Allahu Akbar. Bahkan ketika kita melihat kebakaran berlaku juga kita disuruh untuk menyebut Allahu Akbar ataupun bertakbir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa inna at-takbira yutfi'uh. Yang bermaksud apabila kamu melihat kebakaran maka bertakbirlah, maka sesungguhnya ia akan memadamkannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Lafaz Allahu Akbar bermaksud Allah yang Maha Besar. Apabila kita melafazkannya, sewajarnya hati kita membenarkan apa yang kita lafazkan. Setiap zikir hanya akan dinilai apabila kita melakukan dengan penuh konsentrasi dan tawajjuh serta khusyuk. Maka tatkala lidah kita melafazkan atau menyebut Allahu Akbar, hati sanubari kita mestilah memahami bahawa Allah lah yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia. Allah lebih mengetahui kadar keagungannya, dan ilmu kita pasti tidak mampu mencapai hakikat keagungan Allah. Betapa hina, lemah dan kerdilnya kita di sisi Allah. Hanya kepada Allah kita serahkan diri kita. Dan semua makhluk adalah lemah dan hina, serta tiada nilai berbanding kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum Al-Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika mentafsirkan ayat 111 dari surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji hanya bagi Allah yang tiada punya anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya,
dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan dan memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Beliau mengatakan bahawa, ketahui olehmu bahawa apabila kamu bertakbir membesarkan Allah, sebenarnya kamu memuliakan dirimu dengan kemuliaan yang hanya Allah kurniakan kepada mereka yang mengikhlaskan kehambaan mereka kepadanya. Sedarkah kamu ketika kamu sanggup bersusah payah untuk berjumpa para pembesar dunia dengan kehebatan mereka, maka bagaimana pula ketika kamu beriman kepada Allah, maka ketika itu Allah memuliakan kamu di mana sahaja. Apakah ada kemuliaan yang lebih hebat daripada itu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari raya pada hari ini sama-samalah kita sambut dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan daripada hati sanubari kita. Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.